Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid Satu Malaysia. Bersama dengan saya hari ini Cikgu Azman Rezki, Cikgu Viral Satu Malaysia, akan menunjukkan satu tajuk yang sangat menarik, matematik pengguna tingkatan 5 bab 3, insurans. Didik TV KPM. Assalamualaikum, hai semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Viral anda, Cikgu Azman. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sebelum itu kan Cikgu saya nak ingatkan kepada semua di luar sana agar kekal menjaga SOP. Di mana saja anda berada ataupun kalau ada jiran-jiran terdekat nak datang melawat hari raya nanti, kekal menjaga SOP dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga perjalanan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah cikgu, kita pun sudah pun menjaga jarak fizikal 1 meter lebih ni cikgu kan. Lebih. Dan saya nak jemput cikgu, kita sama-sama sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah, yang di rumah boleh sediakan gel pembasmi kuman di sekitar rumah untuk kita sentiasa gunakan dan bawa yang kecil tu. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Kalau masih boleh digunakan kembali, guna macam Nisa ada bekas plastik, cikgu ada poket plastik kan. Letak dalam saku. Kalau dah kotor jangan buang merata-rata, nanti kotor pula. Dah tak jaga alam sekitar pula ya cikgu. Baiklah, cikgu tadi ada sebutkan topik yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama teroka hari ini dengan kawan-kawan kita yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi, dan dengan kawan-kawan di rumah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, perlu ke insurans ni cikgu? Kan kenapa nak kena ada insurans dalam hidup kita cikgu? Nisa. Ya. Hidup kita ni penuh dengan ketidaktentuan. Betul cikgu, tak tentu. Tak tahu. Ya. Sekarang ni kita sedang berjalan, tak tahu apa berlaku kejap lagi. Betul. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadap sebarang kemungkinan. Ya. Jadi hari ini cikgu nak ajar topik inilah. Topik yang kita nak belajar untuk bersedia menyediakan diri kita menghadapi sebarang dugaan, iaitu topik insurans. Part yang paling awal sekali iaitu tentang insurans hayat dan insurans am. Baiklah cikgu, saya rasa saya tidak akan berseorangan. Mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya untuk turut sama kita berbincang. Topik kita hari ini adalah insurans hayat dan insurans am. Ramai cikgu hari ini kawan-kawan saya dari Satu Malaysia cikgu. Ada yang dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Seksyen 18 Shah Alam, ada yang juga dari SMK Shah Bandar Raya, SMK Kuala Selangor, SMK Long Gafar Kelantan dan juga SMK Pasir Gudang 3. Jom cikgu, kita ajak kawan-kawan kita masuk ke kelas. Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Selamat pagi. Hai. Boleh buka mikrofonnya, jangan malu-malu. Ceria-ceria semua. Ceria-ceria semua? Ceria-ceria. Okey, hai. Okey, cikgu, saya nak berkenalan lah dengan mereka. Boleh cikgu? Okey, boleh. Saya pun nak kenal dekat mereka ni. Ni semua kawan-kawan baru kita ni. Jom kita mulakan dengan Hafiz. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Hafiz Faris bin Ellen Yu. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18. Baik, terima kasih Hafiz. Kemudian kita jemput Ifarina. Silakan. Nama saya Nur Ifarina Aziza Abdul Rahim dari SMK Kuala Selangor. Baik, terima kasih Ifarina. Seterusnya kita nak tengok Adibah dari sekolah mana ni? Silakan Adibah. Hai, nama saya Siti Adibah daripada Sekolah SMK Shah Bandar Raya. Hai, ceria Adibah pagi dia. ni. Puasa tak ni? Puasa. Walaupun kita berpuasa kan, tetap bersemangat. Bagus. Okey, seterusnya kita persilakan Syamimi. Silakan. Hai, saya Nur Syamimi Syairah binti Muhammad Hafiz dari SMK Pasir Gudang 3. Baik, terima kasih. Kita ada Afiq Zikri. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Zikri bin Zulkifli daripada SMK Lenggafar. Baik, terima kasih Afiq. Afiq dah nak macam nama adik bongsu saya dah. Baiklah, seterusnya kita ada Faiz. Sila perkenalkan diri Faiz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Farudin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Baik, terima kasih. Itu dia kawan-kawan kita dari beberapa buah sekolah Satu Malaysia. Mereka nak belajar dengan Cikgu Azman dan juga saya percaya rakan-rakan di rumah juga telah bersedia. Saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet, kalau anda dah bersedia untuk kita sama-sama teroka topik hari ini, bagi Nisa double thumbs up. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita pergi ke sesi pembelajaran kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana tau. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Tahukah anda, insurans telah diperkenalkan sejak 3,000 tahun sebelum Masihi apabila pedagang Cina membahagikan muatan kargo kepada beberapa buah kapal bagi meminimumkan kerugian. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa, dan topik kita hari ini adalah di bawah subjek matematik iaitu insurans hayat dan insurans. Baiklah cikgu, kita akan mulakan. Cikgu, kenapa ni? Nampak macam sedih je. Takkan sebab tak dapat balik kampung kot cikgu? Oh Nisa, minta maaf cikgu. Bukan sedih sebab tak boleh balik kampung. Ya, kenapa cikgu? Tapi cikgu teringatlah. Kalau saya cikgu, musibah tidak kenal waktu bila, musibah tak kenal bila jadi, musibah tak kira tak tentu masa, musibah tak tahu jadi bagaimana. Jika berlaku musibah, pasti berlaku dua perkara: kerugian harta benda, cedera hilang nyawa. Itu yang cikgu risau tu. Dalam risau pun boleh menyanyi cikgu ya? Cikgu risau. Jadi cikgu risau kena hiburkan hati. Sebab cikgu terbayangkanlah. Sedang cikgu bekerja, tiba-tiba cikgu jatuh. Pengsan, dibawa ke hospital. Cikgu Azman disahkan ada sakit jantung. Ataupun setengah-tengah bawa kereta, sedap-sedap menyanyi lagu raya, Selamat Hari Raya kepada isteriku yang tercinta. Apabila tawal menjelma hari raya, tiba-tiba dirangkai belakang. Kerek lori hentam kereta saya. Saya tengah sedap menyanyi, terpelanting ke depan. Kereta terbabas langgar divider. Remuk depan belakang. Dada kena steering, patah 3 selangkah. Apa jadi pada saya? Apa jadi pada anak isteri saya? Mereka dah hidup bergantung dengan saya. Tak ada makan, tak ada hasil lagi. Macam mana? Jadi saya kena fikirkan sesuatu. Apa yang perlu saya lakukan supaya kalaulah ditakdirkan saya meninggalkan mereka semua, adalah perlindungan yang akan menjamin kehidupan mereka dengan selesa walaupun tanpa saya. Saya tengok dari jauh je lah. Okay? Jadi hari ini dah saya nak kongsi tentang topik pada hari ini, iaitu insurans. Ya, cikgu. Rasa sedih pula pagi ni. Cikgu jangan jangan berair mata lagi cikgu. Okay. Walaupun kita dengar lagu raya saya sedih cikgu. Tak apa. Demi menjaga keselamatan masing-masing, kita patuh pada SOP dan juga kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh teruskan. Cikgu dah sebut tadi apa akan jadi kepada kita ataupun keluarga kita ataupun waris kita kalau kita meninggal ke atau kita cedera parah yang menyebabkan kecacatan kekal ke kan. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jom cikgu, kita mulakan. Alright. Okey Nisa, cikgu nak tanya Nisa. Nisa ada tak insurans? Ada. Nisa bayar setiap bulan ke macam mana? Saya bayar yang tiap-tiap bulan tu cikgu. Banyak tak? Bolehlah. Apa yang dilindungi oleh insurans Nisa tu? Saya tahu tak? Dia cakap kalau saya bayar tiap-tiap bulan tu nanti kalau jadi apa-apa pada saya masuk hospital ke, saya akan dapat pampasan wang tunai cikgu. Itu insurans apa tu ya? Insurans hayat bukan cikgu Alamak. Itulah yang menjadi pertikaian dan persoalan kepada ramai orang di luar sana. Tahu bayar, tapi tak tahu untuk apa dibayarnya. Alamak. Sama macam cikgu pun. Ni lepas belajar topik ni, cikgu tengok insurans cikgu. Ada banyak insurans, tapi tak tahu apa benda apa sebenarnya. Jadi bila cikgu baca, ini rupanya yang di-covernya. Jadi hari ni cikgu nak kongsi dengan semua murid-murid dekat rumah, dekat studio semua, dengan Nisa juga, tentang pentingnya insurans dalam kehidupan kita seharian sekarang ni. Alright, so Nisa, dalam dunia ni insurans ada 2 jenis. Yang pertama adalah insurans hayat. Insurans hayat. Dan yang kedua adalah insurans
Okey. Jadi kita akan kupas ni satu persatu apakah itu insurans hayat dan apakah itu insurans am. Baik, cikgu. Okey. Alright. Yang pertama sekali lah, bila sebut tentang insurans ni, tentang apa tadi saya cakap tadi apa? Ketidaktentuan tadi, Betul. kita bercakap tentang risiko. Hidup kita penuh dengan risiko. Ya. Jadi apa itu risiko? Saya rasa anak-anak murid kita nak jawab ni. Apa itu ada risiko? yang tahu ke? Mungkin dah belajar kat sekolah PDPR. Betul. Jadi minta siapa-siapa bagi tahu apa maksud risiko. Siapa nak berikan maksud risiko? Angkat tangan. Siapa? Siapa kat orang betul? Okey. Okey, silakan. Faiz. Silakan Faiz. Risiko saya rasa adalah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat kita elakkan. Okey, terbaik Faiz. Tapi Faiz, menjawab soalan Periksa, kena yakin Faiz. Jangan kata saya rasa. Tak payah kata rasa. Risiko ialah musibah yang tidak dapat dielakkan dan akan melibatkan kerugian. Jangan kata sagak-sagak. Jangan. Kita tak mau tak ada keyakinan tak nak. Kita mesti hidup dengan yakin. Yakin. Jadi risiko ialah tadi sebarang musibah yang berlaku yang tidak dapat dielakkan dan bila berlaku akan wujudnya kerugian. Itu maksud risiko yang mendefinisikan tentang insurans. Baik. Jadi bila dah ada risiko begitu, kita kena ada perlindungan. Betul. Jadi itu yang kita belajar hari ini, iaitu insurans. Okey, apa pula insurans ni? Ya. Apa pula insurans? Okey. Siapa tahu? Ada yang nak jawab siapa insurans pula dah. Siapa Apa itu? insurans? Apa itu insurans? Ada jawab tak? Siapa? Okey, Afiq, silakan. Segak bergaya. Pengawas dia rasa biru ni. Okey. Ya. Tujuan insurans ialah untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Betul ke cikgu? Senangnya hidup kita kan? Ya. Kita rugi, kita serah pada orang lain untuk bergaya kata rugi tu. Bagusnya insurans tu. Nampak kan? Awal-awal dah nampak kebaikannya dah. Jadi betul. Tahniah Afiq Tahniah Afiq. Okey, memang betul. Insurans ialah proses kita memindahkan kerugian kita kepada pihak insurans. Okey. Baik. Jadi kalau nak pindah pada orang, kita kena buat sesuatu. Betul. Tak boleh kata Nisa tanggung kerugian cikgu. Mesti Nisa tak nak punya kan? Tak nak lah. Dia mestilah ada sesuatu. Ya. Jadi di sini akan ada beberapa konsep penting yang anak-anak semua, murid-murid semua kena tahu, iaitu dalam kita mengenal kita menggunakan insurans, kita akan ada 4 perkara penting. Yang pertama adalah kita sendiri. Bila kita beli insurans, kita dinamakan sebagai pemegang polisi. Pemegang polisi. Orang yang membeli insurans. Okey. Yang kedua, orang yang sudi terima kita punya ganti rugi membayar ganti rugi itu ialah syarikat insurans. Syarikat insurans. Syarikat insurans ialah pihak yang bersetuju membayar ganti rugi kepada kita. Itu ialah yang kedua. Okey. Yang ketiga adalah bila kita nak minta tolong orang suruh cover kita, kenalah bayar sesuatu. Betul. Jadi bayaran tu dinamakan sebagai premium insurance. Premium insurance. Sama ada dibayar bulan-bulan ataupun sekaligus. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bila kita dah ada perjanjian gitu, tak mesti ada hitam putihnya. Betul, kita sign cikgu. Takut nanti ditipu pula. Okey, jadi dinamakan adalah satu, dinamakan sebagai contract insurance. Contract insurance. Contract insurance adalah perjanjian antara kita pegang polisi dengan syarikat insurans. Okay. Jadi bila ada keempat-empat tu, maka tertunailah hasrat kita untuk ada insurans. Ada insurans. Dan cikgu, bila kita ada insurans tu, mereka akan mengesahkan kita ni pemegang polisi dengan bagi kad, sijil dan sebagainya, cikgu kan? Ya, betul. Okey, baiklah. Tapi Nisa kan, insurans ni bukan tempat untuk mencari untung. Macam mana tu? Contoh macam Nisa cakap tadi. Kalau Nisa kata tadi, kalau Nisa masuk hospital, Nisa akan dibayar tunai contohnya. Okey, ataupun Nisa ada insurans kereta contohnya. Kalau Nisa accident, okey, syarikat insurans kata kalau berlaku accident, kita boleh claim sehingga RM50,000 contohnya. Okey. Jadi Nisa pun fikir, kalau aku accident boleh dapat RM50,000 ni. Nisa pun merancang nak buat contoh macam drama dah cikgu. Merancang pula nak langgar tiang. Dia sebab fikir kepala nanti dapat RM50,000. Jadi itu konsep yang salah. Insurans ni dia hanya akan bayar setakat mana yang kita rugi sahaja. Kan? Dan tujuannya adalah untuk mengembalikan kedudukan keuangan kita kepada keadaan sebelum berlakunya kecelakaan tersebut. Jadi ini dinamakan sebagai konsep indemnity. Ejaannya indemnity. Okey, kena faham betul lah. Indemnity iaitu mengembalikan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kemalangan ataupun kecelakaan tersebut. Baik. Nisa faham tak Nisa ni? Setakat ni saya faham. Setakat ni saya faham dengan baik. Kawan-kawan saya okey tak tu? Kalau kawan-kawan saya okey, cuba tunjuk Nisa double thumbs up. Tak, saya nak minta seorang tolong ulang sekali. Apa maksud indemnity? Siapa boleh ulang? Indemnity. Apa itu indemnity? Agak-agak beri perhatian atau tidak? Okey, siapa nak cuba? Apa itu indemnity? Siapa nak cuba jawab apa itu indemnity? Okey. Okey, silakan.
Oh, saya agak bersongkok hari ni. Silakan cikgu. Indemnity ni syarikat insurans akan bayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurankan kepada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Okey, itu maksudnya. Maksudnya sini saya kata tadi, Ya. contoh katakanlah saya tadi aksiden. Ya. Okey, bila dibaiki kerosakan tersebut, kosnya adalah RM5,000. Okey, tapi saya punya insurans cover sehingga RM30,000. Ya. Jadi saya jangan bermimpi-mimpi akan dapat RM30,000. Cakap insurans hanya akan bayar setakat RM3,000 saja. Setakat yang kita rugi sahaja. Itu maksud indemnity, iaitu kita aksiden tapi kita tak bayar apa-apa, insurans yang bayar. Tapi setakat yang kita rugi sahaja. Ya, jadi okey. tak bolehlah nak ambil kesempatan ya. jangan. Jangan jadikan insurans ini tempat anda mencari untung. Keuntungan. Okey, Okey, cikgu. Sekarang ni saya dah faham. Baik. Alright, seterusnya Okey, cikgu. saya nak bercakap mengenai insurans hayat. Okey. Apa maksud hayat? Selagi hayat di kandung badan apa itu hayat? Hayat ni adalah berkaitan dengan umur kita. Umur. Okey, umur. Jadi insurans hayat ni adalah insurans yang meliputi bahagian nyawa kita. Okey. Jadi insurans hayat ni macam mana pula bentuknya? Okey, insurans hayat ni dia berbeza dengan insurans am. Ya. Di mana insurans hayat dia memberi manfaat berbentuk keuangan. Maksudnya kita beli insurans tersebut, kita akan dapat hasil dalam bentuk keuangan, duit. Okey. Dan dia ada tempoh matang. Baik. Sebab kita bayar macam Nisa tadi, Nisa kata Nisa bayar bulan-bulan. Ya, betul. Selama berapa tahun? Dia ada tempoh-tempoh tahun yang telah dinyatakan. okey. Tapi kalau saya macam masih baru, dia belum capai tempoh matang lah cikgu kan? Belum lagi. Tetapi Nisa, Ya. Nisa faham juga. Okey. Kita beli insurans hari ini, Okey. elok kita sign saja, insurans itu sudah berjalan, sudah dikabur. Oh, okey. Matangnya ialah bila mana contoh kata Nisa ambil insurans tersebut selama 10 tahun. Jadi Nisa akan bayar setiap bulan selama 10 tahun. Sampai 10 tahun, insurans itu matang. Okey. Katakanlah tiba-tiba 10 tahun tersebut bukan saya minta Nisa mati. Ya. Contoh, okey. Katakan hari ni Nisa beli insurans, tiba-tiba Nisa meninggal esoknya tu. Jadi waris Nisa akan dapat sejumlah wang, dinamakan sebagai pampasan, dan wang itulah akan digunakan untuk meneruskan kehidupan. Okey itu. Tetapi anda kata selepas 10 tahun Nisa masih lagi sihat, segar bugar, masih lagi beraksi depan kamera apa semua kan. Jadi Nisa tak dapatlah yang tinggi tadi. Okey. Tapi Nisa hanya dapat setakat mana yang termaktub dalam kontrak. Oh, Okey. baik. Dan juga jangan kata mati saja. Ya. Okey, insurans hayat juga dia akan meliputi 3 perkara. Yang pertama ialah kematian. Kematian. Okey. Yang kedua ialah tentang kalau kita cedera dan mengalami kecacatan kekal. Kita panggil ilat. Ilat lah. Maksudnya kena potong kaki ke, potong tangan ke, potong kepala ke, contoh Allah. Okey, itu contoh. Okey, alright. So, dan yang ketiga ialah kita kena penyakit kritikal. Okey, ada banyak senarai dalam kritikal tapi kita hanya tahu beberapa perkara cukuplah. Okey, sebab dalam silibus kita pun hanya menyatakan bahawa insurans hayat mengcover kematian. Okey, kecacatan kekal dan juga penyakit kritikal. Contoh penyakit kritikal apa dia? Sakit jantung, kanser, stroke, kencing manis, macam-macam lagi lah. Okay? Tapi kita sekadar nak tahu itu sajalah beberapa tentang coverage insurans hayat. Baik, cikgu. Faham tak dekat rumah tu? Semua okey. Saya tengok kawan kita ni fokus sangat Takut lupa ni saya tunjuk ni. ni. Saya tunjuk ni kan. Okay. Ada tadi kematian, keilatan dan juga penyakit kritikal. Penyakit kritikal. Keilatan ataupun tadi kemalangan mengakibatkan kecacatan kekal. Okey, baiklah. Contoh kita tengok. Contoh Cristiano Ronaldo, satu dunia kenal. Ya. Setiap badan dia tu telah diinsurankan. Wah. Yang paling mahal adalah insurans adalah kaki kiri dia. Kaki kiri dia. Kerana sepakkannya tu pasti melencong masuk gol. Jadi kalau cedera kaki dia tu apa jadi pada dia. Jadi setiap badan tu ada nilai-nilai tertentu. Tapi jangan kalau dia berharap gini tak, balik nanti I want to cut my hair contoh kan. Mana nak duit kan? Jangan gitu. Tapi cikgu kalau banyak duit pun kaki tak ada pun tak guna juga. Tetapi kalau itu kalau yang disengajakan. Kalau memang